Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Hari ini kita masih bersama dengan Cikgu Rashidi ataupun di channel YouTube Cikgu D. Bagi yang sudah like, share dan subscribe, Cikgu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum like, share dan subscribe, boleh tekan subscribe di YouTube Cikgu D. Okey, tanpa buang masa kita sambung dengan topik bab 3 iaitu simpanan dan pelaburan. Ada simpanan ada 3 iaitu akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Kejap lagi kita tengok apa dia punya contoh. Pelaburan pula ada 3, amanah saham, saham dan hartanah. Okey, baik, kita tengok soalan nombor 1. Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan jenis simpanan atau pelaburan mengikut penyataan yang diberikan. Encik Syamil membeli 2,000 unit share syarikat cemerlang. Kalau share, okay, biasa tengok drama kan. Okay, share saham, okay, itu adalah pelaburan. Okay, nama dia ialah saham. Okay. Puan Orchid membeli 500 unit amanah saham. Okay, sama juga. Pelaburan, nama dia adalah amanah saham. Okay. Seterusnya, Encik Syahrir menyimpan sejumlah wang setiap bulan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Di simpanan dan nama dia adalah akaun simpanan. Okay. Puan Lee merupakan seorang peniaga yang menyimpan sejumlah wang di dalam bank dengan tujuan untuk mengeluarkan cek. Okay. Dia kata kat sini menyimpan. Okay. Dan kegunaan dia untuk mengeluarkan cek. Jadi dia adalah simpanan akaun semasa. Kevin menggunakan wang yang dihadiahkan oleh bapanya untuk membeli satu lot kedai, simpanan ataupun pelaburan. Confirm lah, dia adalah lot kedai. Lot kedai ialah pelaburan. Okay. Dan dia di bawah tajuk hartanah. Okay. Terusnya kita masuk kepada satu topik yang penting juga dalam bab ni. Okay, iaitu faedah mudah. Faedah mudah, formula dia ialah P darab R darab T. Okay. P ialah prinsipal, R ialah kadar faedah, T ialah tempoh dalam tahun. Encik Syam menyimpan sebanyak 12,000 di bank perpaduan dengan kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Encik Syam selepas beliau menyimpan selama A 2 tahun. Okey, jadi P darab R darab T. P dia ialah prinsipal. Prinsipal dia ialah 12,000 darab R ialah 4% ataupun 4% darab dengan T. T tahun. Tahun ada 2 tahun. Jadi RM 960. P darab R darab T. Okey, prinsipal dia ialah 12,000 darab 4% juga. Ataupun 4% darab T tahun. So, kamu akan dapat RM 1920. Soalan C. P darab R darab T. Prinsipal darab 4% darab 6 tahun. Kamu akan dapat RM 2,880. Okay. Sama juga P darab R darab T. Okay. Prinsipal dia ialah 12,000 darab 4% darab dengan tahun. Dia tak tulis tahun tapi dia beritahu 6 bulan. Kamu tulis 6 per setahun ada 12 bulan. Jadi 6 per 12. So, kamu akan dapat RM 240. Okey. Sama juga P darab R darab T.
12,000 darab 4% darab, okey, tahun dia tak bagi tapi dia tulis 18 bulan. Kamu ambil 18 per setahun ada 12 bulan. So bahagi 12. So kamu akan dapat RM 700 lah. 720. Okey, apa maksud 720? Apa maksud 240 ni? Okey, 240 dan 720 ni, semua ni yang kita kira ni adalah jumlah faedah. Jumlah faedah yang diperolehi Encik Syam. Okey, apabila kita menyimpan di sebuah bank, bank akan beri faedah ataupun kadar faedah. Okey, kalau bank perpaduan ni dia bagi faedah sebanyak 4% setahun. Okey, kalau bank lain mungkin 5% ataupun 4.5%. Okey, so dia bagi hadiah, lebih kurang hadiah untuk siapa-siapa yang menyimpan di bank perpaduan tersebut. So, bila kita menyimpan, contohnya kita ada 12,000, kita menyimpan sebanyak 6 bulan. So, kita dapat hadiah ataupun faedah daripada bank sebanyak 240. Dan apabila kita menyimpan sebanyak 12,000 dalam jangka masa 18 bulan, kita akan dapat faedah sebanyak 720. Itulah maksudnya. Puan Liza menyimpan sebanyak 15,000 di bank akrab dengan kadar faedah 3.5% setahun. Hitung jumlah simpanan. Soalan dia ialah jumlah simpanan selepas beliau menyimpan selama, soalan A, 4 tahun. I darab R darab T. P ialah 15,000, 3.5% tahun, 4 tahun. So, kamu akan dapat RM 2,100. Okey, soalan tadi dia cakap jumlah simpanan. Okey, bila jumlah simpanan, kamu ambil 15,000 sama dengan faedah tadi 2,100, semua akan dapat jumlah simpanan selama 4 tahun, kamu akan dapat balik 17,100. B, 15,000 darab dengan 3.5% ataupun 3.5% darab dengan 8 tahun. Kamu akan dapat RM 4,200. Prinsipal ialah 15,000 tambah dengan faedah 4,200. Jadi jumlah simpanan ialah RM 19,200. 15,000 darab dengan 3.5% darab dengan 16 bulan ataupun bagi dengan 12. Okey, so kamu akan dapat RM 700. 700 ditambah pula dengan 15,000. Jadi jumlah simpanan, okey, yang penting adalah jumlah simpanan, okey, yang asal campur dengan faedah. So jumlah simpanan ialah 15,700. Puan Lau menyimpan sebanyak 25,000 di sebuah bank. Berapakah jumlah simpanan Puan Lau selepas 3 tahun jika kadar faedah yang diberikan ialah 4.2% setahun? Okey, 25,000 itu prinsipal untuk 3 tahun. So, dia bagi setahun 4.2%. P darab R darab T sama juga. So, prinsipal 25,000 darab 4.2% darab dengan 3 tahun. Kamu akan dapat RM 3,150. So, 25,000 tambah dengan 3,150. Kamu akan dapat
28,150. 25,000 darab dengan 5.5% darab dengan 3 tahun. Jadi dapat sebanyak RM 4,125. Okey, 25,000 tambah balik dengan 4,125 akan dapat RM 29,125. Okey, soalan C. 25,000 darab dengan 6% darab dengan 3 tahun. Jadi akan dapat RM 4,500. Jadi ambil balik 25,000 tambah dengan 4,500 akan dapat jumlah RM 29,500. Okey. Jadi sampai situ sahaja untuk simpanan dan pelaburan. Untuk kelas yang seterusnya, kita akan masuk kepada faedah compound. Okey. Jadi saksikan untuk video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu D. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.